Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Right. So today we start learning new topics, which is chapter 2, securing network devices. For last week, you already learned about the network threats. So basically kita recap balik apa yang kamu belajar dalam ITT 450 dalam network security, di mana bila kamu part 4 kamu dah belajar basic berkenaan dengan network security ataupun computer security. So apa itu threats, apa itu confidentiality, integrity dan authentication and everything. So untuk chapter 2, so since ITT 585 ni dia more focus on creating a security control so that we can minimize the threat. Okay, yang kita belajar dalam chapter 1 ataupun yang kamu belajar dalam ITT 450 tu. So itu kita lebih bincang berkenaan threat. So dalam chapter ni kita dah start specialize. So okay, macam mana kita nak securekan kita punya network devices, right? So kalau belajar dalam network, kita ada multiple intermediary devices such as router, switches, ataupun kita ada access point. Okay, so all of these devices is very critical in order to deliver a secure network. So for example, if let's say we have a bank branch, maybe located at Teluk Intan, for example. Of course, in order for the branch to be connected to their HQ, for example, in Kuala Lumpur, the branch usually it will have a what we call as branch router ataupun dia punya edge router. So router ni yang akan routekan paket daripada branch kepada HQ, for example, untuk communication. Kalau this router tak secure, contoh kita just configure dia unsecurely, right? So kita just configure just takat nak network tu boleh jalan, boleh ping saja. So kita tak concern about security dia. So contoh untuk kita nak buat maintenance kat router tu atau kita nak access router tu, kita menggunakan telnet, tak gunakan SSH. Dan juga kita tak ada AAA, maksudnya kita tak ada authentication and apa panggil satu lagi, AAA. So dia tak ada AAA, so semuanya hanya menggunakan a simple password. So contoh bila ada threat ataupun hacker dapat akses kepada network devices ni, so apa dia boleh buat? Dia dengan senangnya boleh buat man in the middle attack. So di mana man in the middle attack, let's say dia dah compromise router ni dekat branch, semua akan melalui satu router ni. So dia boleh buat apa? Dia boleh buat man in the middle attack. So mana paket yang lalu tu dia boleh copy sebiji dan boleh hijack any traffic yang going through from branch to the HQ. Mungkin dia akan tukar dia punya header and everything. So itu yang paling basic or simple. Mungkin juga dia boleh buat eavesdropping punya attack. So di mana bila dia boleh access kepada network devices, okay, mungkin traffic tu true, tapi any traffic yang lalu dia akan copy sebiji pasal dia nak eavesdrop, dia nak dengar semua traffic yang keluar masuk. So dia boleh dengar. Maksudnya contoh orang hantar confidential traffic daripada branch kepada HQ, so dia boleh baca dia. Kalau dia tak ada buat encryption, so dia boleh baca dalam plain text, for example. Dan macam berbagai-bagai lagi, dia boleh buat malware, dia boleh buat session hijacking and everything. So again, I'm telling you, securing network devices, which is part of our network, is very crucial and the first step in delivering secure network services. Okay, so itu yang kita akan bincang dalam chapter 2. Right, so what we will learn today, so again introduction sikit apa tu network devices, dan we will try to secure device access, how we going to assign administrative role, macam mana kita nak monitor and managing devices, how we going to use automated security features. Ada dalam most of the Cisco in particular, dia ada satu command je. So contoh kita letak auto secure punya command, dia akan automatically buat the best configuration, the best practice untuk kita securekan kita punya router, for example. Dan macam mana kita nak securing a control plane. So benda ni kita dah belajar dalam chapter 1. So router dia akan ada data plane, control plane dan juga management plane dia. So macam mana kita nak securekan control plane, itu yang kita akan belajar hari ini.
Dan later on, sesi lab kita paling hari Rabu, kita akan praktikkan dia. So kita akan gunakan packet tracer dan kita akan tengok macam mana kita nak configurekan router tu secara secure. Okay. So upon completion of this section 2, you should be able to explain how to secure a network perimeter, how you're going to configure secure administrative access to Cisco router, and you should be able to configure enhanced security for virtual login. Virtual login ni senang cerita, kalau kamu sebagai admin so kamu sepatutnya boleh access kamu punya router tu secara remotely lah. Mungkin kamu nak buat new configuration ataupun nak buat maintenance, of course kamu kena ada access. So dalam konsep router ni ada nama dia virtual login lah. And also how you going to configure an SSH daemon. So SSH ni maksudnya cara kita nak access virtual login tu, of course kita nak elakkan daripada menggunakan telnet pasal telnet is very unsecure. So kita akan menggunakan SSH. Okay. Right, so we first going into topic 2.1.1, securing the edge router. Right, so again, kalau kita paling basic, kalau kita dalam network infrastructure, kalau kita contoh, jom kita tengok ada tak network. Let me load up. Sekejap saya download sekejap. Basic. Okay, saya load sekejap. So contoh kita ada some basic topology kat sini. So dekat sini ada Saya tak nampak nampak slide. Oh, saya tak tunjuk slide Oh. Oh, sorry. Saya tak share sekejap Okay, sekarang nampak tak pakai tracer ni? Okay, nampak. Alright, okay. So contohlah ni basic router 19 ada. Sebelum tu saya nak tanya, adakah ini first time kamu tengok packet tracer? Ataupun ada kan sebelum ni ITT 531 if I'm not mistaken? Tak. Okay, so basically packet tracer tu just recap balik lah, mungkin kamu lupa kan. Packet tracer ni just a very simple network simulator lah. So kita simulatekan network punya logical network. Physical boleh juga, tapi ini yang saya tunjuk ni logical lah. Kita simulate network. So contoh kat sini kita devices, router. So contoh kat sini ada some simple network. So contoh of course kita ada network devices. Contoh kalau kita bukakan network devices, yang saya try access ni, kita access secara CLI lah, secara direct macam ni kan. Okay, so dekat router ni kita boleh do many configuration lah kan. Kita boleh tengok dia punya ni, mungkin kita nak check routing ke, IP table and everything. Okay, so kalau kamu nak access dia, so kamu boleh access dia melalui selalunya lah kalau dalam real worldnya senario, network engineer dia boleh access router yang di bawah dia. So dia mungkin boleh menggunakan, dia bawa laptop pergi kat site. So dia ada konsol kabel So dekat setiap router ni, kalau kamu tengok kat sini, saya tak tahu boleh zoom. Kamu boleh nampak ke kecil sangat? Boleh. Boleh nampak Kalau router lah contoh kan, kalau kita tengok. Itulah kalau kita dekat depan tu mungkin saya boleh tunjuk. Tapi ni kat packet tracer macam ni lah. Ini how kat belakang tu kan. Kalau kamu perasan kat situ ada konsol kabel kan. So konsol kabel tu selalunya orang pergi kat site, pergi dekat rack ataupun orang pergi kat server room tu, dia akan ada satu konsol kabel lah. So dia cucuk kat laptop dia. Cucuk dekat RS-232 nya. Dan dia akan cucuk kat konsol. So dia boleh access lah dia punya
dia kena buka dia punya konsol punya terminal tu. So kalau dalam ni dia gunakan one. Okay, baud rate ni semua basic. So macam ni tu satu cara kita nak access kalau kita ni admin Satu lagi cara kita access dia indirectly. So maksudnya kita boleh gunakan virtual login lah, kita pakaikan telnet ataupun SSH. Dan untuk kita secure kan, of course kita letak password supaya semua orang tak boleh access lah kita punya router kan. So bayangkan kalau kita configure dia secara tak secure secara tak secure. So mungkin kita salah configure dia secara secure. The basic thing hacker boleh buat kalau nak buat denial of service attack. So contohlah satu branch dekat, contohlah kita bayangkan kita engineer kerja dengan contoh CIMB Bank. So kamu dah boleh kamu perasan dekat satu branch dia ni mungkin kat Teluk Intan tu dia punya engineer tu lupa nak letak access list dekat dia punya virtual login tadi tu. So dia gunakan telnet atau SSH, boleh je login dekat router tu. Apa dia boleh buat? Kalaulah dia malas nak fikir pasal attack yang man remedial ke, mungkin yang dia perlukan technical proficiency, paling simple dia boleh buat apa tau? Dia boleh buat shutdown. Dia boleh buat reload. Contoh. Terus dia reboot router tu, terus tak jadi kan. So maksudnya apa? Kita dah buat denial of service attack. So maksudnya dekat branch Teluk Intan tu terus tak boleh, mungkin orang nak gunakan ATM ataupun orang nak gunakan any transaction dekat counter tu, tak boleh. Itulah yang paling basic. Tak ada apa susah apa pun. Kan? Tapi pasal engineer tu tersilap, tak letak access control list, kan, dia boleh terus reload server tu. Paling simple. Reload router tu kan. Dan mungkin lagi teruk, nak lagi menyusahkan kerja network admin tu, dia tukar password. So mungkin sekarang ni dia admin tu login pakai certain password, dia tukar, dia buang semua password, hacker tu letak router dia je. So kalau admin tu network admin tu nak betulkan balik, dia kena datang juga kat site. So mungkin mengambil masa sehari untuk restore service tu. Nampak tak? Itulah the basic thing. Itu baru hanya dalam senario yang simple-simple. So contohlah kalau kamu kerja dengan network macam Google ataupun Facebook, mungkinlah kan, mungkin you are one of dia punya security engineer. So mungkin kamu misconfigure. So mungkin ada satu router atau border router tu lupa nak letak SEL dekat dia punya virtual interface. So bila dia buat dekat virtual interface tu tak secure, so maksudnya apa? So maksudnya bolehlah anyone boleh reload router tu kan. So tu basic, itu yang kita akan try belajar hari ni. So macam mana kita nak securekan kita punya network devices. Okay. So this one. Okay, kita ulang. Okay, saya tunjuk slide ni, nampak ke? Nampak je. Nampak sir. Okay. Right. So untuk kita securekan kita punya edge router tadi tu, dia ada various approach. Kita ada single router approach, hanya ada satu router, which is the simplest thing dan memang tak secure apalah. So mungkin apa yang kita buat untuk mungkin kita punya company ni kekurangan bajet ataupun mungkin dia punya berasnya kecil je. So kalau kita nak securekan kita punya gunakan single router approach ni, dekat router kita ni kita akan gunakan SSH, kita akan gunakan ACL, access control list, kita akan gunakan secure password punya ni, kita akan buat macam-macam supaya walaupun ada satu router, tak ada segregation, dia akan super secure Right. So itu single router approach. Dan kita ada satu lagi defend in depth approach, which is satu lagi untuk senang cerita kita nak buat some segregation. So contoh kita akan ada multiple devices. So mungkin kita ada satu R1 ni dia hanya jalankan function routing just daripada internet nak pergi ke ni, dia akan try, mungkin dia nak buat net tahu kan, net tu kita tukar daripada IP external menjadi private. Sebelum tu soalan cepu emas, dengar tak isu baru-baru ni yang dia cakap Telekom Malaysia dia nak migrate customer punya pengguna Unify Telecom service Unify tu, dia nak migrate daripada public IP kepada private IP gunakan netting untuk 100 meg ke atas. So saya nak tanya, mungkin ada siapa-siapa dekat sini mungkin dah buat pembacaan sendiri ke atau apa. What is your opinion? Adakah ada satu kelebihan atau keburukan atau apa yang kekurangan dia kalau TM buat macam tu?
Kenapa TM buat macam tu? Kod siapa boleh share? Setahu saya dia ada problem dengan online gaming lah. Plan gaming Ya. Kenapa? Dia ada problem di mana dia akan tukar kepada Net 3 kepada Net 2. So Net 2 Okay. tu dia akan buat bila orang main online game, dia akan kadang-kadang tu akan disconnect sendiri. Macam tu lah. Apa yang saya baca. Ya. Alright. Okay, bagus-bagus. Khairul Ya betul. Betul. Okay. Okay. Ada siapa-siapa lagi kot nak share apa kamu punya pendapat kenapa Unify TM tukar macam tu? Ada. Okay. So kalau nak saya nak ceritakan dengan kamu kenapa in the first place TM buat macam tu? Pasal dia dah kehabisan IPv4 punya blok. Okay, pasal TM Telekom walaupun dia asalnya dia ada IP blok yang agak besar dia ada basically /16. So basically dia ada beribu jugalah IPv4 punya blok. So anyhow bila customer Unify semakin banyak pengguna internet dekat Malaysia ni, kalau siapa yang gunakan broadband, kalau sebelum dia ada netting ataupun dia panggil carrier grade netting, semua pengguna Unify, contohlah kamu ada satu Unify, setiap pengguna ni dia akan bagi satu public IP. So dia akan ada satu public IP. So apa kegunaan router dekat rumah kamu tu? Public IP satu tu dia akan buat netting juga sebenarnya. Sebenarnya dia memang asalnya ada netting. So router dekat rumah kamu tu akan buat netting. Daripada public IP tu dia tukar kepada private IP dalam rumah kamu. So semua laptop ataupun semua pengguna dekat rumah kamu tu memang dia akan ada private IP. Dia akan share satu public IP, right? So itu dulu. Dengan ada carrier grade, so since contoh kalau pengguna account Unify tu semakin banyak, mungkin sebelum ni mungkin pengguna Lembah Kelang je. So sekarang ni mungkin dekat Perak, dekat Kelantan mungkin lebih banyak orang ada fiber access. So dia nak gunakan Unify. So Unify dia perlukan IP block yang lagi banyak. So dia tak boleh lah, cannot afford that. So apa dia buat? So setiap pengguna Unify ni daripada dia dapat dia punya public IP, so sekarang ni semua akan dapat private. So senang cerita, satu public IP ni instead of di share oleh semua devices dalam rumah tu, so sekarang ni mungkin 20 pengguna Unify, account Unify, semua akan dapat private IP. Semua akan share satu public IP saja untuk dia share dia. So maksudnya dia akan ada satu router dekat dia punya biras dia panggil broadband access punya network tu, dia ada akan satu dekat biras tu dia akan satu device yang akan jadi namanya CGNet carrier grade net tu, dia akan buat netting untuk beribu-ribu pengguna Unify yang dekat dalam network Unify tu lah. So satu kekurangan dia, satu yang kenapa Khairul cakap yang mungkin gaming tu akan DC maksudnya akan disconnect ke apa, satu kemungkinan pasal kan satu CGNet tu dia kena handle beribu customer tau. Dia nak buat translation daripada public ke private kan. So kalau mungkin satu saya TM cakap tak, tapi bagi saya kalau kamu buat netting, kamu akan tinggikan latency tu. Pasal kenapa ada latency tu mungkin akan naik latency mungkin 5. Pasal kamu kena buat translation tu. Satu device tu dia kena buat translation daripada private IP kepada public IP tu. Dia kena buat translation, dia kena buka header tu, dia kena tukar. Kan? So itu untuk satu customer kalau beribu-ribu kan, traffic tinggi pula. So of course dia akan increasekan latency tu. So kalau efek gaming latency tu penting kan. So satu lagi, siapa yang ada CCTV ataupun bukan CCTV lah. So maksudnya ada selalunya kalau macam saya pun dekat rumah saya guna Unify. Saya ada host saya punya own network file server NFS So dekat rumah saya tu bila saya ada public IP, saya akan buat port forwarding. Saya akan ada satu server dalam saya punya LAN dekat rumah tu, saya port forward kan. So public IP saya tu saya akan tagkan dengan DYDNS, Dynamic DNS. So bila contohlah saya nyamain domain mibicarbonate.com tu kan. So bila saya register, dia akan point kepada saya punya dynamic public IP tu. So dengan ada public IP tu bolehlah saya access benda yang dalam saya punya network tu. In this case is saya punya file server lah. So bila TM dah buat macam tu, Unify punya pengguna yang bawah 100 meg,
dah tak ada public IP, so dia tak boleh buat macam tu lah. Dia tak boleh host server dekat dalam dia punya network. Ada certain orang yang backup TM, dia cakap TM kan dah bagi IPv6, so pakailah IPv6. Yes, memang betul TM kita boleh guna IPv6. Dia memang end to end, langsung tak ada netting kalau kita pakai IPv6. Even dekat rumah kita punya router tu pun memang langsung tak ada buat netting pasal itulah konsep IPv6. IPv6 memang kita nak buang terus ada netting tu. Tapi problem dia, untuk pengetahuan kamu semua, ISP di Malaysia yang lain dan even certain ISP kat overseas pun, contoh lebih-lebih lagi macam wireless punya, maksudnya cellular punya ISP macam Celcom, Maxis, dia tak ada IPv6. Kalau kamu perasan, kamu buka kamu punya telefon smartphone tu, kamu tengok ada tak kamu dapat IPv6? Tak ada. So far dekat Malaysia, saya dah kerja dalam telco industry, mostly orang tak roll out lagi dekat dalam dia tak roll out lagi untuk cellular tu IPv6. So contoh, walaupun Telekom ada IPv6, mungkin ada Time atau Maxis yang wired broadband tu ada IPv6. Contoh kalau saya bercuti saya nak akses saya punya file server gunakan Maxis cellular network wireless 3G 4G tu kan. Kalau saya punya cellular network tu tak ada IPv6, macam mana saya nak akses saya punya IPv6 dekat rumah tu, faham tak? So tak ada, end-to-end connectivity tu break. So still nak kena ada IPv4, faham tak? So that's why. Okay, itulah. Anyhow, ulang balik dengan defect in depth tadi. So kita buat netting lah. Mungkin kat R1 tu kita translate daripada public IP kepada private. So orang tak boleh nak access dalam ni lah. Device-device dalam ni unless kita buat port forward. Dan kita juga ada firewall. Firewall ni dia akan buat filtering lah. So mungkin kita nak bagi tahu, okay, untuk masuk dekat LAN satu ni, kalau kita ada server dalam ni, so mungkin orang luar hanya boleh akses certain server dengan port sekian. So lain semua dia block. So itulah dia defect in depth. Walaupun orang boleh contoh hack router R1, tapi dia ada satu firewall lagi akan buat dia punya filtering. Dan kemudiannya kita ada R2 lagi. Mungkin kita nak buat IPS. Dekat R2 ni kita boleh install modul IPS, Intrusion Prevention System. So mungkin dia tengok ada trafik pelik, dia boleh drop kan. Contoh orang nak buat SQL injection ataupun orang nak buat orang nak buat Smurf, nak buat DOS. So kita boleh filter dekat router yang ada IPS punya modul. Contoh. Dan juga kita ada satu DMZ punya approach. So kena ingat ni tiga-tiga benda ni. So DMZ punya approach, dia macam defect in depth tapi dia lagi detail. So dia segregatekan lagi. So dekat firewall tu, mana devices yang boleh daripada internet ni akses, contoh ada web server ke ataupun dekat file server dekat sini, dia tak sekalikan dalam dia punya LAN. So dia akan ada satu DMZ yang hanya memang boleh akses daripada orang luar daripada internet nak akses server tu kat situ. Dan orang luar memang takkan sekali-kali boleh lalu pun dekat network internal ni. Okay, so dia lagi detail lah. So kita ada single router approach, defect in depth dan juga DMZ. Okay, nama panjang DMZ ni adalah demilitarized zone. Dia ikut konsep army, military So kat sini siapa tahu dekat military tu DMZ tu apa maksud dia? Siapa kau tahu dalam konsep tentera apakah maksud demilitarized zone? Anyone? Macam border kan? Yes, border apa? Border antara country lah. Border antara country kan. Contoh dekat negara yang technically masih berperang antara satu sama lain. North Korea, South Korea. Yes, betul Khairul. Bagus So North Korea dengan South Korea, technically they are still in war. Dia hanya kenapa dia berhenti berperang hari itu pasal dia ada satu ceasefire agreement between South Korea, Amerika dan juga North Korea dan China. So dua negara itu is been divided. So jom apa kata kita buka satu Google Map. Right, so kalau kita tengok, so this one, so walaupun dia ada dekat sini North Korea, dekat sini South Korea, dia ada satu nama dia parallel dia nama dia parallel nama dia parallel something. So dekat sini dalam agreement tu United Nations dah bagi tahu tanah beribu ekar ni antara dua ni is not
owned by anyone. Bukan kepunyaan North Korea, bukan kepunyaan South Korea. So dekat sini, itulah. So kalau dia detect ada tentera lalu dekat sini, menunjukkan satu pihak ni telah isytihar perang kembali. Faham tak? Maksudnya dia nak buat military aggression. So konsep yang sama ni kita ambil juga dengan our security approach. Kalau security approach kita dekat sini kan, kita ada public facing devices macam web server, file server yang mana orang luar mungkin boleh access. So kalau worst case scenario, hacker ataupun threat dekat luar tu dia boleh pecah masuk dekat kita punya web server ataupun file server. Contohlah dia gunakan Metasploit punya framework. Mungkin dekat kita punya Apache server ada buffer overflow, for example. So dia boleh pecah masuk, dia dapat root access kepada web server. Tetapi dia boleh pecah sampai ke DMZ sahaja. Dia tak boleh pecah all the way kat kita punya intranet LAN. Mungkin kat dalam LAN kita ni ada sensitive data yang lain. So dia boleh pecah sama sini, so dia kena lalu juga firewall ni, nampak? So kita minimize. So maksudnya walaupun orang boleh pecah masuk, dia still minimize the risk. So itulah konsep DMZ. Okay? Alright, kita teruskan. Right, so there are 3 areas of router security. We have physical security, right? So kalau physical security, macam saya cakap tadi, kita nak securekan dia, kita ada kunci, kita ada CCTV, park guard and everything. So even kalau contoh, walaupun orang tak boleh nak hack melalui virtual, dia boleh just datang kat situ, cucuk je konsol. Sama juga dia punya outcome dia. Dia still boleh access dia punya devices. So untuk betul-betul securekan router kita, kita kena ada physical security, kena ada routing operating system and configuration file security secara virtual lah. Dan juga kita kena buat router hardening. Router hardening that mean kalau kita run kita punya OS router ni, kita mesti make sure yang kita hanya run services yang perlu saja. Janganlah semua segala-gala benda yang kita boleh run, tak perlu kita run je. Contoh kita tak pakai SNMP, buka SNMP. Kita tak pakai netconf, kita buka netconf. Kita tak gunakan telnet, buka telnet. So contoh kalau kita hanya perlu gunakan OSPF dengan SSH, so hanya allow that particular service saja. Yang lain semua kita disable. Itulah router hardening. Okay? Okay ke ni? Okay, boleh lagi? Boleh saya, boleh. Boleh. Okay. Boleh. So again, kalau kita nak securekan administrative access kepada kita punya network devices, so one of the tasks that involve, we should be restrict device accessibility. Restrict. Tak semua orang boleh access router tu, macam saya cakap. Kalau kita nak gunakan SSH, hanya berikan SSH access kepada administrator. Janganlah semua staff boleh SSH kepada router tu. Apa gunanya? Kan? So restrict. Tak semua staff boleh access. Dan tak semua, bukan orang pada internet boleh access. Kita kena restrict. So kita kena buat ACL, kena letak username dengan password, everything. Dan kita kena log and account for all access. Log and account for all access. Maksudnya, everything yang jadi kat router tu, kita kena enable log. So kita tahu. Contoh, pada pukul 10 malam, ada username sekian tu access SSH dekat router kita. So, bila berlaku security audit, kita ada log. Menunjukkan yes, ada orang log masuk router ni pada pukul 10. Mungkin nak buat DOS attack ataupun nak buat ONA. So, at least kita ada log audit untuk bukti yang dia ni ada buat something dekat router tu. Dan juga kita kena ada authenticate access. So, authenticate maksudnya, paling basic kita ada password lah. Tapi of course kita tak nak ada username dengan password biasa. Kita akan gunakan AAA services. Kita akan authenticate dengan server. So ada satu authentication server. Dan juga kita akan ada authorized action. Walaupun user tu dia boleh guna username tu access kita punya router, kita restrictkan apa yang dia boleh ubah dan tak boleh. Contoh kita hanya bagi untuk junior engineer untuk ada show command saja. Untuk engineer yang senior baru kita boleh ubah config. Contoh, so kita boleh restrictkan by level. Dia ni apa boleh access, ini apa yang boleh access. Dan also we can present legal notification. So selalunya dekat banner lah. So dekat router ni kita boleh, paling simple kita buka balik router tadi. Paling simple kita buat namanya banner lah. Contoh kita tulis kat sini. Warning. Contoh, only authorized person can access.
any unauthorized use will be brought to justice. Contoh lah kan. Okay. So contoh kalau next time orang access, dia keluar ni dulu, nampak? So dia tahulah, okey lah mak. Mungkin kadang-kadang ada staff tu dia just mungkin test je dia tengok kan. Contoh dia try buka, contohlah dia buka dia punya IP config kan. Mungkin first time kan, mungkin kamu intern kan, baru kerja dekat company baru tapi kamu ni technical dia memang power. Tiba-tiba kamu nak tengok lah, okay, aku nak tengok lah IP config network company aku ni macam mana. Tiba-tiba kamu tengok, oh default gateway macam ni. Lepas tu kamu try lah, okay, ping 192.168.1.1. Boleh. Lepas tu kamu tiba-tiba buat SSH 192.168.1.1. So mungkin engineer kat company tu jenis tak jaga kan, dia tak buat access list ke apa, tiba-tiba lepas pula kan, boleh pula SSH. Contoh. So at least kalau kamu tak sedar, bila dia buat banner ni kamu tahulah, alamak, okay, aku tak boleh access ni sebenarnya. So kamu stop from accessing, faham tak? So ni nak bagi orang macam heads up lah. Janganlah access tanpa any permission from the management, contoh. Okay. Dan ensure the confidentiality of data. So maksudnya macam mana? Dekat bila kamu nak access kamu punya router tu, gunalah SSH pasal dia encrypt. Ataupun mungkin ada configuration dekat router kamu tu, kamu kena encrypt dia. So contoh, kalau kamu gunakan, so kalau saya buat enable password, Badi kamu nampak ke ni? Ke kecil sangat? Boleh nampak. Boleh So contoh saya buat enable password. Ni paling basic lah. So contohlah saya buat password 123. Punyalah sangat tak secure So kalau kamu tengok dekat syoran, nampak? In plain text. Sangatlah tak secure. So kenalah enable encryption. So kena buat service password encryption. Kalau kamu run macam ni, bila kamu syoran balik, nampak tak? Dia dah tukar dalam MD5. Tapi saya nak tanya kamu, adakah ini secure? Tak juga kan? Tak juga. Tahu tak, ini kamu boleh reverse ni. Dia buat simple hashing je ni. Contoh password. Station. Macam mana? Nah, jom kita guna ni. Ada tak? So dia buat simple hashing je. So kita try reverse balik pasal this is not very good hashing punya algorithm lah. Nampak? Not very good one lah. I think dia just pakai MD5 saja, if I'm not mistaken. Okay? So kita ada cara lain. Sebenarnya Cisco ada lah. Dia ada sebenarnya enable secret. Dapat kita buat benda sama. Okay, tengok balik syoran. Enable secret ni tak silap saya dia pakai more okay punya ni kot, tak silap saya. Sekejap, try boleh decrypt. Saya rasa tak boleh. Dia yang untuk password ni memang tak secure. Boleh juga. Itu tak ni saya tak copy saya. Itu yang Saya tak sebelum copy. tu. Tu yang sebelum sorry. Tak boleh. Nampak? So itulah saya nak contoh. Nampak tak beza dia tu? Kan? Kalau itulah yang memang kita kena tahu. So contoh kita nak enable
kita nak buat password tu pun kita kena pakai yang jenis enable secret ni. Barulah dia punya hashing ni at least secure sangat. Tapi tak berapa secure juga. Sebenarnya saya ada juga jumpa sebenarnya tool untuk dia decrypt enable secret punya data tu Right? Okay. Itulah. So itulah one of the examples. Ensure confidentiality tadi. Anyhow, tadi ada soalan tak apa yang saya buat tadi? Kau ada tak clear? Anyone ada soalan? Ya, ada. Okay. Tak ada kot. That's it. So far so good. Okay. So far so good. Right, alhamdulillah. Okay, so kalau kita nak access kita punya router tu remotely, so macam saya cakap tadi lah, kita boleh either gunakan terminal emulator, gunakan serial console cable tadi, ataupun kita gunakan telnet, ataupun kita guna modem lah untuk kita gunakan aux port ni. Tapi selalunya orang ada je orang guna aux port ni. Modem ni digunakan dial-in yang modem tau. Kalau kamu pernah dengar pakai dial-up, memang ada certain network tu digunakan dial-up dia guna aux port ni. So sebenarnya dia gunakan line telefon, PSTN Public Switching Telephone Network. Tapi tak selalulah, selalunya orang akan gunakan telnet ataupun guna local access. Kan? Tapi telnet ni kita tak gunalah, kita akan gunakan SSH. Jangan gunakan telnet. Pasal telnet ni dia adalah plain text. Bahaya, memang kita boleh dapat kita punya traffic, mungkin password dia nak exchange semua dalam plain text. So avoid lah. So anyhow dia tunjukkan dululah macam mana orang access router guna telnet ke konsol ataupun gunakan aux port. Okay. Right. So kalau if we want to really secure our remote access dalam network corporate environment, lebih-lebih lagi kalau kamu ada corporate environment yang ada PCI DSS punya compliance, PCI DSS punya ni. Kalau bank selalunya akan guna PCI DSS. Compliance punya standard. Untuk kamu ada management punya network tu, memang dia kena buat khas. Dedicated management network untuk access network devices sahaja. Memang dia akan ada beza. So, for that, dia memang kena ada dedicated management network dan dia sangat secure. So, even, contoh dekat, dia ada satu management network untuk access the router dan dia ada satu network untuk dia forward traffic packet data customer tu. So, even kalau someone is breaching from the data plane tadi tu, mungkin customer dia hack daripada depan, dia still tak boleh nak access. Pasal kalau dia nak access ke dalam management network ni, dia nak access kepada router, dia hanya boleh melalui subnet dedicated network. So dia separate dia ada network satu untuk data plane, satu untuk management network. Memang itulah the best practice kalau kita nak buat secure remote access ni. Memang orang buat macam tu. Okay, so seterusnya configure secure administrative access. Macam saya cakap tadi, untuk password, please use more complex password. So kalau macam password tu gunalah length dia lebih daripada 10 ataupun more character. Okay, saya nak tanya, kenapa kita kena ada guideline ni untuk buat password? Siapa tahu? Kenapa kita kena ikut guideline ni untuk kita buat complex password? Anyone? Sebab bagi password senang break. Yes. Orang boleh buat Brute force. brute force. Yes. Orang buat brute force tu basically dia just teka satu-satu kan. Contoh kalau orang dapat kita punya password ni dalam bentuk encrypted, so orang boleh try nak brute kan, dia buat satu-satu kan. Ataupun mungkin kalau kita buat kita punya password tu walaupun panjang, contoh kita gunakan 10 lah contoh tetapi kita gunakan common password. Maksudnya password yang mungkin dah pernah leak dekat dark web for example. So selalunya orang akan letak dalam nama dia rainbow table. So contoh rainbow table So rainbow table ni dia dah pre-hash benda tu. Okay, so maksudnya dia ada satu list macam ni plain text yang pernah orang hack sebelum ni, dia dah kirakan siap-siap dia punya checksum tu. So instead of dia kira satu-satu, dia just comparekan dengan checksum tu. Memang ada.
Rainbow Table ni so far setakat ni dah besar juga sebenarnya dia punya I think siapa kasi boleh tolong? Iman berapa? Pernah download tak Rainbow Table yang latest berapa? Dia punya besar berapa gig? Tak ada. Kus? Tak tahu sir. Awis. Berapa besar? Saya tak. Awis lah. Awis. Pernah buat offline cracking berapa senang? Tak silap saya lah last saya buat Rainbow Table ni besar dia 10 gig tak silap. Latest yang saya dapat dululah. Okay. So dalam tu dia dah computed punya password. So orang boleh gunakan juga. So janganlah ingat kalau kita ada password yang panjang kita secure tak, kita kena buat dia kompleks. So mesti unik Yang penting tu yang ada cakap kat sini. So kita kena deliberate misspell. So contohlah kita letak nama kita kat situ kan. Azizi 1991 contoh password kita. So Azizi tu buatlah alias, A tu tukar dengan alias karakter kan. So Z tu mungkin boleh tukar benda lain. Macam itulah. Buat dia macam deliberate misspell macam ni Dan yang paling penting inilah yang tak tahu. Nampak Awis dah share dah tu. Projek dia ni. Try lah kamu download. Kamu try berapa besar. Jom kita tengok. Awis dah share tu. Valid ke link tu Awis? Saya pun tak tahu sir. Kita try tengok Rainbow Table ni. Dia tak ada link je. Sekejap. Kita buka Oh, sharing is caring. Bagus. Apa boleh download sekarang ni? Dekat bawah sikit je. Bawah sekali Ya. Ni untuk apa Di sini ada list of Ya Allah, besar lah sekarang. banyak sangat. 27. Banyak table dah. Tapi ni untuk LM kan. So contohlah kita selalunya orang akan gunakan SHA dengan MD5 dah. Pasal selalunya orang encrypt password dalam database tu, orang selalunya akan encrypt guna SHA-1. Tengok kau 52 gig. Tapi banyaklah kod ni Tu so yang atas Nautilus 90. Mana. Mungkin atas 90 ni Ni NTLM ni panjang sikit. MD5 dah tu. MD5 sir. MD5 first. Oh, Lagi tu. Yang dah ketiga. besar Ada 690 bawah. 69 lagi besar. Uish, saya ni dah tertinggal lah. Saya dah lama dah tinggalkan benda-benda pentest ni. Dulu saya serius. Saya 10 gig macam tu je. Yalah, mungkin dalam makin banyak password yang dia dah try pre-compute kan. Okay, so macam tu lah. So anyhow boleh guna So ni seronok lah kalau nak try. Mungkin ambil kelas pentest lah. So dalam kelas saya ni minta maaf saya tak ajar lah. Saya ajar macam mana kita nak avoid kan daripada kita punya password tu ada dalam Rainbow Table ni. Okay. Alright. Dan ini yang paling penting dah buat dah panjang, dah buat kompleks, dah ada mix of uppercase semua, lalas tak tahu apa. Kawan saya ni dia punyalah yelah dia cakap kan asyik lupa password je. So apa dia buat tau, dia tulis password tu dekat dalam sticky note, dia tampal dekat belakang monitor dia. So kalau contoh ada hacker lah kot kan, dia nak buat apa ni initial bukan initial, maksudnya dia buat reconnaissance. So mungkin dia berlakon jadi tukang dia jadi tukang buat air ke apa. So dia lalu kat bahagian IT tengok ada password dekat belakang sticky note dekat belakang monitor tu. Dia cakap ini mesti penting ni, sticky note betul ada macam password. So lalas benda tu adalah admin password kepada router. So janganlah, please jangan tulis mana-mana password tu. Memang it is a headache, tapi password memang avoid, janganlah tulis dan letak dekat sticky note dekat mana-mana So letaklah dalam kepala. So memang ada masalah selalu orang lupa password. That's why sekarang ni dalam research kalau dalam akademik, tak tahulah kalau mungkin kamu dah buat FYP kan, tapi anyhow kalau siapa yang masih tak tapi saya rasa semua dah paksik kan, terlambat lah. Tapi untuk kita gantikan password, sekarang ni kita password tu kita masalah problem statement dia kita kena secure. Tapi bila kita secure kan panjang, kita selalu lupa. So orang banyak buat passwordless punya approach. So banyaklah research dalam macam-macam lah orang buat two factor, tapi two factor tu password juga. Orang buat macam tu, password tu orang akan gunakan RFID punya implant, macam-macam lah. So maksudnya password tu semua dalam tu. Faham tak? So macam-macam lah kalau nak buat FYP kan. Menarik kat tu buat satu sistem di mana
kamu buat RFID implant tu letakkan dalam tangan ke. So all the information password tu semua dalam tu. So macam tu lah contoh kan. Untuk elakkan lupa password tu. Kita dah bagus lah ada password yang kompleks. Tetapi kalau password tu kita tulis tak guna So kita kena ada some research. Research di mana kita nak mudahkan orang untuk ingat password. So dia buat mungkin passwordless punya approach lah. So tapi kamu dah buat FYP lain, so habis lah. Tapi tu kalau kamu buat tu quite interesting lah. Kita nak cuba mudahkan orang untuk ingat password. So kena fikir cara Okay. Are you guys with me? Boleh lagi ke? Ke dah nak rehat dulu? Boleh. Boleh sir, boleh. Okay, sikit lagi nanti kita berhenti separuh, kita main Kahoot. Betul kita rehat Okay, satu lagi kita nak increasekan access security tu dekat dalam Cisco punya dalam Cisco punya devices macam saya tunjuk tadi. Service password encryption. So tadi kalau kita gunakan packet tracer, kita okay tadi kan. So kalau saya tak gunakan service password encryption tadi, dalam ni semua dalam plain text. Kalau saya buat macam ni, at least dia encryptkan juga password ni. Okay. Dan juga kita boleh gunakan another approach is kita boleh minta kan contoh kalau kita nak buat new password, kita kena buat minimum length 10. Macam tadi saya buat password 123. So dia pendek saja. So kalau kita nak enforce that, kita boleh gunakan security password minimum length. So kita boleh letak contoh at least kita nak 12 for example. So kalau kita nak buat password baru, enable secret. Contoh, so kalau contoh kita buat password 123. Berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cukup pula. Tak boleh So contoh ini kurang kurang daripada 12. Nampak dia cakap situ password too short. So ini kalau kita nak enforce boleh. Nanti kita akan buat semua ni kita akan buat dalam lab. Jangan risau So kamu boleh rasai sendiri. Dan juga kamu boleh buat dalam nak securekan kamu punya telnet punya login tadi tu. Contoh kamu masukkan line BTY 0 sampai 15 contoh. So kita boleh buat password lah. Kita boleh buat password macam ni dan kita juga boleh untuk elakkan mungkin orang nak buat brute force ke apa, kita boleh buat exact timeout berapa minit ataupun kita boleh buat lagi satu minimum retry. Apa dia? Nama dia security password minimum retry tak silap. Bukan. Password which one is it? Sorry. Login. So kita boleh buat kat sini. Kalau orang block for, kita boleh buat block for. Contohlah, orang tu kita akan block dia untuk 10 minit. Kalau dia attempt, dia try untuk dia nak brute force kan, dia try banyak-banyak kali. So mungkin dia fail 3 kali dia nak try masuk user dengan password tu dia fail 3 kali. So dia try lagi, mungkin dia buat password 123, password 1234, password 135. So mungkin kalau dia salah lebih daripada 3 kali, kita akan blacklist dia selama 10 minit. Boleh juga. So kita boleh guna ni. So benda ni semua ada dalam lab nanti. So kita boleh buat ni untuk enforce kita punya security. Okay? Jangan risau. Tu saya just tunjuk je. Okay, so seterusnya kita teruskan. Slide berapa ni? 14. Oh mak, baru 14. Laju sikit. So seterusnya kita akan buat password punya tadi tu kita boleh buat enable algorithm type tadi. So kalau macam contoh kalau saya buat enable password tadi, enable secret, so saya boleh minta dia buat dia punya algorithm. Enable algorithm type. Buat tu.
Oh, tak support. Asal saya tak enable. Tak apa. Sebenarnya boleh. Nanti saya kena enable satu license. Nanti saya akan bagi command. Kita akan guna satu command tu. Kita boot tu, nanti kita akan dekat kita punya license ni. Kita akan tambah kat sini security ni. Ni sekarang ni disable. So kita tak boot. So kalau kita security tu nanti kita boleh gunakan encryption tu. Kita akan boleh gunakan Secure ni ke MD5 atau SHA-256. Lagi secure compare dengan kita just gunakan tadi password type 5 atau type 7 tadi yang orang boleh decrypt dekat browser je tadi. Okay. So anyhow ada untuk kita tukar kita punya algorithm tadi untuk lebih secure untuk kita punya hashing tadi. Alright, so kita teruskan. So kalau kita nak securekan kita punya line tu macam saya cakap tadi, kalau konsol kita boleh letak username dan password. Kita boleh set username atau algorithm type dia apa dan kita boleh letak dia punya password. So even kalau orang pakai konsol ada password, orang nak guna aux boleh, kita nak guna telnet, VTY pun boleh. Dan nak secure kan kita tak guna telnet, kita gunakan SSH. Nanti kita akan tengok dalam lab Okey, ada soalan? For now, okay sir. Okay, alhamdulillah kita teruskan dengan proses dia. Okay, so if we want to enhance the login process, kita boleh buat enhancement, kita boleh implement delays between successive login attempt. Tadi yang saya tunjuk tadi tu. Kalau contoh orang try nak brute force, so kita boleh block dia untuk certain minute. So kita boleh buat, kita akan gunakan tadi tu login attempt tadi tu. Command ataupun kita boleh enable login shutdown if those attack are suspended. Ada juga kita boleh ada nama dia exact timeout tadi, kita boleh. Dan juga kita boleh generate a system login untuk login detection. Maksudnya kalau orang login dekat kita punya telnet atau SSH, kita boleh show lock. Semua show lock tu by default ada. So kalau kita gunakan show lock, betul? Show login. Macam ni. Dia tak enable. Okay, kita tak enable tapi anyhow nanti kita boleh buat. Somehow bila orang login tadi, kita akan nampak kat sini siapa login, guna username apa. So kita boleh lock dekat sini. Okay. Memang boleh dekat Cisco nya devices. Dan device lain pun Juniper basically dia akan ada features yang sama. Okay, so ini tadi login attempt, kita buat mode access class, kita boleh buat login delay. Okay, login on failure contoh, kita boleh lock. Login on success pun kita boleh lock. Okay, kita kena configure ni dulu, nanti dia akan simpan dalam log. Okay, inilah cara dia. Kita akan buat lagi lanjut dalam lab. Alright, inilah saya tunjuk balik. Ini adalah access list. Okay. So, ni tadi login block saya dah tunjuk tadi. So, ini adalah access list. Permit contoh. So, kalau kita hanya allow network dari host daripada this IP untuk login kepada kita punya password. Sorry, dekat kita punya telnet tadi ataupun SSH. Kita boleh buat access list. Okay, simple. Access list ni dia adalah okay, so access list dia ada standard access list. So nanti kita akan buat lab tapi anyhow kalau kita buat standard je access list 1 contoh. So kita boleh buat permit. Contoh kita nak IP yang mesh daripada 192.168.1.0 contoh. So mungkin kita nak buat wildcard. Okay, network /24 ni semua boleh. Itulah. So kalau kita nak buat access list. Dan kalau kita buat permit, dalam access list dia akan ada default deny. So maksudnya kalau dia tak match dengan any rule dekat dalam access list ni, last kali dia akan deny semua benda. So memang itulah cara access list. So itu nanti saya akan tunjukkan lebih lanjut dalam chapter 6 if I'm not mistaken. Tapi kita boleh buat. So kita hanya allow kan host daripada network ni sahaja untuk access kita punya router. Inilah access list. Memang sangat penting and very powerful tool untuk kita securekan kita punya networking devices. Okay. Right, so ini syslog, boleh tengok dan kita boleh tengok show login failure lah. So kita boleh tengok dekat dalam alamak terus.
Okay, kita boleh dan juga kita boleh tengok login failure. So maksudnya kalau ada orang nak try brute force kan banyak kali, so kita boleh tahulah berapa banyak attempt dia try. So mungkin orang nak try brute force, kita boleh juga. Ni ada show login failures. Okay, so kalau kita nak configure SSH, instead of kita nak buat telnet, so kita juga boleh configure SSH. So apa kata saya tunjuk je sebelum kita rehat, saya tunjuk dulu nak configure telnet dengan SSH boleh? Is it okay with you guys? Boleh. Okay, so dekat router ni kita ada berapa interface? Orang. So kita ada gig 1, gig 2. Alright. So apa kata kita ayolah namakan hacker sini kita try namakan dia. Awis. Awis. Boleh Awis Awis the admin. Oh, right. So dia kat sini. So anyhow nak tunjukkan dia connect dengan network lah. So kat sini dia connected dengan network G01 So pergi interface G01 kita configure dulu. Okay, so not shut. So letak IP address. Kita buat network 10.10.10.1. Kita letak dia dalam subnet 24. Now shut down. Okay. Okay, so daripada belah komputer Awis ni kita mungkin letak .10 contoh. Kita cari kat dia punya IP configuration. 10.10.10.1 access bla bla bla. Okay, settle. So kita try ping. Okay. Ping 10.10.10.1. Okay, boleh. So anyhow dah ada connectivity. So kita kena configure. Saya tunjukkan dulu configure telnet dulu Alright. So jadi enable secret. Password 123. Alamak, 1234. Okay. So kalau kita nak enablekan dulu telnet ni kita tak buat SSH dulu So ini the most unsecure way. So kita buat line VTY 04 contoh. Okay. So kita buat login password. Okay. So maksudnya kita buat password untuk kita punya telnet tu lah. So kita letak samalah password 1234 which is not very good lah. Okay. So kita akan buat dia exec timeout. Exec timeout 10. Dan kita mungkin nak buat input dia, transport input. Kita akan buat dia telnet dulu. Alright. Save. So this is unsecure punya way, tapi anyhow kita try dulu. So kita try buka dekat dia punya command prompt. Kita try ping tadi boleh dan kita buat telnet 10.10.10.1. Ni lah. So kita just masukkan password kita set tadi. Keluar banner tadi kan. Okay. So kita buat password 1234. Okay. Enable password dia. Password 1234. Okay, ini kita dah masuk lah. So contoh kita show run. Basically dah masuk. Tapi tak secure lah. So this is basically the most unsecure way. So contoh kat sini ada network something, ada switches ke apa. Kalau orang buat eavesdropping, memang dia dapat je password ataupun anything yang kita tulis ni dalam bentuk plain text. So there is a better way dalam dalam cara kita nak secure. So kita enable SSH, right? Secure Shell Protocol. So kita enable. So first kita kena configure domain, IP domain. Boleh kita buat no domain. Domain lookup. Enable tu pasal kotak nanti kalau saya tersilap
tekan nanti dia akan lama gila dia nak try resolvekan domain ni. Pasal dia tak ada. So anyhow kita kena create domain dia dulu. So, kita buat IP domain name, kita letaklah kelas itt585.com contoh. For the sake of ni So kita buat, bila kita ada domain kita kena letak dia punya host name. Ada internet tu, so tak apa kita buat kat sini router R1. Dan seterusnya kita kena buat, kita kena generate pasal SSH ni dia adalah public and private punya key. Maksudnya dia kena buat satu, kita kena generate kita punya private key dengan public key. So bila orang access dia akan gunakan public key kita, dan bila kita nak buka kita punya paket tadi kita akan guna private key. So kita kena buat guna algorithm RSA. So crypto key generate RSA. Okay. So kita akan, untuk kita enablekan SSH version 2 which is more secure, kita akan minta dia punya bit ni adalah 1024 ke atas. Okay. Pasal bila kita lagi atas kita besarkan key, encryption key kita, dia akan lebih guna processing power. So kita minta 1024. So kita dah generate dan kita dah enable SSH lah. So seterusnya kita minta dia untuk gunakan SSH version 2 IP SSH version 2. Okay, kita dah enable IP version 2 dan kemudiannya kita untuk securekan lagi kita buat kita punya local authentication. So kita buat username. So mungkin saya letak Azizi. Awis tadi. Awis. So password untuk Awis tadi kita letak secret. Kalau kita buat password dia tak secure. Dia dalam bila kita simpan dalam configuration tu dalam plain text. So kita letak secret. So kita letak Awis. Awis berapa umur lahir? 19 berapa? 99. 99. Contoh. Tu short. So kita buat layer lah. Short juga. Nama awak apa habis? Nama awak. Nama apa? Nama awak. Tak ada, sorry. Kelas. Awis 1999 lah. Contoh. Okay. So kita dah buat username dengan password. So kita pergi balik tadi dekat kita punya VTY tadi. Kita punya virtual login tadi. So kita akan buat dia punya login. Kita akan minta local. Pasal kalau kita ada AAA server kita akan letak authentication. Tapi kita tak belajar lagi. Kita akan guna local password dulu. Yang kita letak kat sini. Dia dalam router je dia simpan password tadi. So kita akan letak sini login local. So dekat sini kita akan buat transport input. Instead of telnet kita hanya allow SSH. Okay. Nak securekan lagi, kita buat access list. So kita buat access list 10 contoh. So kita akan buat kita buat access list 10. So kita akan buat permit. So IP kita punya host tadi mungkin daripada 10.10.10.0. So kita buat wildcard. Wildcard maksudnya dia terbalik daripada submit mask 255. Okay. Kita hanya bagi dia saja daripada network tu saja untuk access. So kita pergi balik kat line VTY kita. Kita buat access class. Letak nama access list kita 10 tadi. Alright. Access list ni dan in. Kita punya inbound. Tak apa nanti saya terangkan dalam sesi lab. So this is one of the best practice lah. So kita ada tadi username password. Okay, so kita pergi balik dekat kita punya ni tadi. Aku lupa apa password tadi. Awis 1999 class, right? Kita copy dia senang. Okay, so kita gunakan ni. So instead of kita gunakan ni, kita exit. So kita akan gunakan SSH. Lepas tu ssh.l. Yep. Itulah ssh.l. So username tadi Awis, local username dan target kita adalah router tadi 10.10.1. Okay. So password kita akan masukkan tadi yang Awis ni password tadi. Awis 1999 panjang pula. Repaste kat sini.
Kita buat always 9 plus. Oh, password dia apa tadi? Always password dia. Okay. Dah. Okay, password punyalah secure memang panjang. Okay, so sekarang dah boleh lah. So this is from SSH lah. So masukkan balik tadi dia punya enable password. So this is how kita buat lah. So dia hanya allowkan daripada IP sekian saja. So contoh kalau kita tukar IP lain, blok lain, tak boleh lah dia access. Okay, so this is one of the more secure way lah untuk kita securekan kita punya administrative access kepada router kita. Okay, so I think saya dah tunjuk dah semua ni, semua tadi. Enable negative role. Ini kita boleh setkan dia dalam level. Okay, tak apa, kita rehat dulu. Kita buat Kahoot sekejap, 5 minit untuk kita rehat. Okay, boleh? Boleh sir, boleh. Boleh sir. Boleh. Kita buat Kahoot sikit atas permintaan ramai. Aku tak ada Kahoot ni. Okay. Okay. Okey, minta masing-masing bantuan untuk aplikasi. Okey, masing-masing boleh buka dekat komputer masing-masing www.kahoot.it ni dan masukkan pin sekejap dia generate. Okey, masukkan ni. Okay. Cukup 25 kita start. Okey, cukup kita start. Which of these is not areas of router security? Okay. Ya, betul. Alright. Next hop kan. Next. Nama saya Awis. Next. Okay. True or false? Okey, so memang memang salah lah kan. Kenapa kita nak write pula physical ya? Okay, next. Okey. Next.
What is a command to encrypt plain text password in configuration for Cisco iOS? Apa? Dah tunjuk lah tadi. Okay, service password encryption. Okay, majority betul. Alhamdulillah. Next. Okay, true or false? SSH is more secure than Telnet. Betul. True So, Telnet adalah sangat tak secure. Okay, next. Which is a stable router registry configured if you want to. Alamak, ni dah tak belajar lagi ni. Boleh try? Oh, ramai kat betul. 2124 macam mana tahu? Betul lah ni. So, somehow kalau kita lupa password kat router tu juga, kita nak recover password tu, dia ada dia punya cara dia. So, kita akan gunakan dia punya recovery mode. So, kita kena set registry dia 2142. Okay. Dia macam somehow macam iPhone kan, dia ada dia punya, Android, dia ada dia punya recovery mode kan. So, dekat router pun sama, dia boleh. Okay. So, bagus. Ada tak yang ramai betul? Untuk saya. Oh, okay, alright. Kita rehat dulu. Thank you. Kita sambung dalam 5.26 macam tu. Okay? Okay, sir. No problem. Okay, sir.
Okey. Dia sambung balik boleh? Boleh. Alright. So bismillahirrahmanirrahim. So seterusnya kita kita tengok macam mana kalau kita nak configure privilege level. Macam tadi saya dah tunjukkan kita buat username dengan password kan. Tapi dia ada features di mana di dalam router tu kita boleh configurekan untuk username ni apa sahaja privilege yang dia ada. Okay, so contoh kita boleh letak dia dalam using predefined level. Kalau user tu dia adalah level 0, dia akan dapat level 0 punya privilege. So kalau ada level of access tu kita ada satu default level with router prompt, kita ada level 2 sampai 14. Kita boleh customize lagi ataupun kita ada reserve. Okay, kalau kita tengok access level, so kita kalau untuk yang ada normal user exit mode, kita akan bagi dia level 1. Okay, this is the lowest lah. So senang cerita, user dekat exec mode ni dia hanya boleh gunakan show command je. Contoh show version, show routing, show IP table macam tu je. Okay, so dia tak boleh nak ada hashtag prompt ni. So dia tak boleh nak masuk dalam configuration mode. Yang ada adalah privilege exec mode. So ini yang boleh buat configuration. So inilah kita boleh set ke ikut level. Kita akan buat dalam lab nanti. So contoh ada level 5 untuk support level, level 10 untuk junior admin, level 15 mungkin untuk senior engineer, kita bagi dia level ni. Untuk support mungkin dalam SOC ni maksudnya orang yang mungkin nak buka tiket ataupun nak facing dengan customer, dia boleh buat show command. So mungkin kalau dulu saya kerja dalam time.com ISP, kalau dalam orang yang ada level 5 ni dia boleh show lah. So contoh customer cakap dia punya network down. So mungkin kita boleh check dulu port tu sama ada up ke down. So kita buat show IP interface brief. So kita tahulah sama ada port tu down ke tak, ataupun kita tengok show kalau selalunya kita ada fiber optik kan. So kita nak buat interface tu kita nak buat nak tengokkan dia punya light level. Kalau kita ada laser kan, laser tu kalau kita ada fiber optik, kita ada dia punya level laser tu. So kalau kita negative 15 dB tu maksudnya okey. Kalau tinggi mungkin ada fiber to band. So mungkin kalau negatif bawah negatif 40 maksudnya fiber tu dah break contoh. So kita kena tengok, kita show je. So kalau untuk junior mungkin kita akan letak 10, mungkin junior ni boleh buat advance show lagi contoh. Ya, kalau untuk yang senior engineer kita bagi 15 contoh So limitation of privilege access, so dia ada kekurangan sikit. So no access control to specific port. Kita hanya boleh buat dia command, tapi kita boleh nak limitkan port ni hanya orang boleh, hanya certain orang je boleh. Itu tak boleh lagi lah. So ni adalah certain limitation dalam Cisco punya iOS. Okay. So kita boleh buat juga dalam role based CLI. Kita boleh lagi refine lagi, kita boleh custom made lagi apa yang dia boleh So kita boleh configure AA, use show command, dia boleh configure firewall ke. So dia hanya ada certain dia boleh So dia role based CLI access lagi dalam lagi So contoh kat sini dia boleh show. So ada yang boleh sini dia boleh lagi refine lagi apa yang boleh So kita boleh buat role based view. Okay, so contoh sini macam mana kita nak buat dia, kita agak kompleks lah tapi anyhow memang boleh So kita buat parser view, secret, command apa yang dia boleh buat. Okay, cara dia nanti kita akan try buat lah. Okay, show parser view something. Alright, so kalau kita nak monitor and managing devices, so of course, contoh kita ada log tadi. Tapi kalau log tadi semua hanya dekat satu router, kalau kita ada 10 router macam mana lah, kita kena buka satu-satu kan. So selalunya orang akan ada syslog server. So di mana satu router tu log dia semua dia akan send automatic kat syslog server. So kita monitor all the log daripada syslog server saja. So syslog tu kita boleh guna syslog ng ataupun kita boleh guna logstash. So banyaklah ataupun Greylock ke macam-macam lah software yang boleh kumpul log ni. Dan juga kita boleh gunakan SNMP. Tapi ini adalah lama lah SNMP. Sekarang ni mostly orang tak pakai SNMP dah lah. Pasal SNMP is the older way. Tapi quite famous lah orang guna untuk kita monitor device tu. So SNMP ni kita boleh tahu network utilization, interface tu berapa banyak traffic. Kita boleh tahu mungkin ada packet loss ke apa. So SNMP dia boleh basically dapatkan SNMP punya trap ataupun kita boleh poll juga.
Tetapi sebenarnya SNMP ni dia dah somehow orang akan depreciate. So orang akan guna a newer protocol. Selalunya orang akan pakai Netcov atau orang akan pakai Rustcov. So lagi barulah. Okay? Dan juga kita boleh buat NTP untuk kalau contoh network time tu kita kena make sure kan yang time tu mesti betul-betul configure supaya timestamp dekat dalam log kita tu betul. Kalau kadang-kadang time kita tak betul, kadang-kadang kalau kita tengok log kita cakap kenapa pukul 10 ada orang masuk padahal sebenarnya time sebenarnya pukul 8. So kita kena make sure time router kita betul supaya kita punya timestamp dalam log tu pun betul. Okay. Okay, so kalau kita nak securekan iOS image and configuration file, kita boleh make sure yang kita boleh enablekan lah this resilient configuration punya ni. So kita boleh enable secure boot image untuk orang avoid gunakan bootloader punya attack. Adalah cara kan. Ini pengalaman saya tak pernah guna lah. Tapi anyhow, saya dengar ada somehow kalau orang router tu physically dia dah okay, maksudnya kita dah securekan everything, orang boleh try attack dia secara boot punya tu. Maksudnya dia reboot router tu dan dia ada gunakan SD card, so dia akan try replace benda tu. Ada juga tapi anyhow saya tak pernah guna lah. Tapi kalau kita nak avoid that kind of boot punya attack, kita boleh gunakan ni secure boot config, something lah, boot image ni. Okay. Right, so ini cara dia ataupun ini cara kita nak configurekan ni iOS kita punya image kan. So contoh kalau kita nak securekan this one, kita boleh copy dia, backup dia dalam satu drive ataupun dalam TFTP server yang lain. Okay, so contoh kalau kita nak nak copy kita punya configuration tadi tu kan. So kalau kita ikut TFTP dia tak secure. So kita boleh guna SCP. SCP ni sebenarnya adalah secure copy protocol So sebenarnya dia menggunakan SSH punya underlying tu, sebenarnya dia gunakan SSH. Boleh juga kalau kita nak copy configuration kepada device yang lain, kita boleh gunakan SCP. Okay. Ataupun contoh router tu kita terlupa password dia, kita nak recover balik. Ini yang tadi tu lah, kita akan first tukar dia config register 2142. Pasal by default dia bukan 2142 tau. So dia sebenarnya adalah by default dia adalah, jom kita tengok. So version dia punya config register adalah ni default dia 2102. So 2102 ni dia akan load yang betul. So dia akan bootkan configuration dalam kita punya flash. So kalau kita nak bypass untuk kita buat password recovery mode, kita kena tukar dulu. Dia kena pakai config. Sini. Config register, config. Which one? Itu aku lupa. Sorry, boot. Ni iOS. Betul lah, config to one. Ini hidden command. Oh, okay. Betul lah. Sorry. Config register. Minta maaf. Config register. Yap. So masukkanlah 0x2 tu. So ini cara kita nak tukar config register kalau kita nak buat password recovery. Alright. So terusnya
Bila kita dah buat macam ni, kita reboot kan. So dia takkan ambil configuration password yang dekat dalam kita punya flash. So maksudnya dia akan macam kosong baru. So kita tukar balik password, kita replace balik. So itulah cara dia. Okay. Right, so dan kalau kita nak disable, itu kalau ni agak risiko lah. Ada je orang buat no service password recovery tadi. So kalau kita buat config tu pun dia akan tak boleh. So bila kita buat macam ni, kalau kita lupa password, memang senang cerita kitanya device tu break lah. So maksudnya kita tak nak recover pun password tu. Tapi mungkin kalau orang nak buat super secure, dia boleh buat lah. Tapi selalunya kalau saya buat dekat site, saya tak enable, saya tak disable password recovery tu. Pasal selalunya memang problem yang sama. Kadang-kadang kita lupa, lepas tu kita lupa nak letak password tu. Kita lupa password kita set tu. So kita tak buat lah. Okay, sikit lagi secure management reporting. So kita boleh buat in-band reporting. So kita boleh, in-band ni maksudnya kita gunakan dalam existing network. So kita akan pakai SSH, kita akan pakai IPsec kan, ataupun ni untuk kita access kita punya device. Ataupun kita boleh buat OOB. Kita ada macam different kita punya different out of band. Maksudnya kita tak guna kita punya data plane tu. Traffic antara customer ataupun data punya traffic dengan traffic management ni kita separate kan. Pasal kalau untuk management tu, untuk kita access kita punya router ke atau apa ke benda ke, server kita akan pakai OOB, out of band punya management. Ini yang the best lah, tapi mahal lah. Kita macam ada satu separate network untuk kita punya management sahaja. Dia provide the highest level of security dan dia boleh mitigate the risk of passing management protocol over the production network ataupun dalam data network. Mungkin kita ada customer untuk traffic dia orang tu, untuk kita punya production lain, management lain. Okay. Alright, so untuk kita buat syslog dekat network security, ada juga macam saya cerita tadi router ke switch kan, dia ada log. Tapi kalau kita nak, tak ada syslog ni payah. Kita kalau nak baca log, kita kena masuk router satu-satu. Selalunya orang akan ada satu centralized syslog server. Dia akan terima, bila ada banyak data tu, kita boleh buat big data punya processing tau. Kita boleh tengok thread dan kita boleh even tengok any malicious punya activity tu daripada syslog tu saja. So banyak orang buat macam anomaly detection tu daripada syslog server saja. Syslog server ni kita boleh gunakan, kalau saya kerja dulu saya gunakan Greylock lah. Ni Greylock. Kita pakai Greylock ataupun sekarang ni orang banyak pakai Logstash. Okay. Selalunya kalau orang buat Logstash ni, orang akan letak sekali dengan ELK stack. Maksudnya Elasticsearch, Logstash dengan Kibana. Orang akan pakai sekali lah. Tapi kalau dulu saya pakai Greylock. Okay. Ataupun kita boleh buat syslog ng. Okay. So ni boleh try lah. Nanti later on. Okay. Contoh syslog operation. Syslog pun dia ada level. Okay. So kalau contoh kita buat debugging ni, segala benda yang berlaku kat router tu kita akan hantar dia sebagai syslog. Tapi selalunya orang avoid debugging lah. Kalau tak nanti kan syslog tu jadi terlampau banyak dan mungkin akan mengambil size storage yang besar. Selalunya orang akan enablekan up to level 3 je error. Maksudnya mungkin ada port down ataupun something critical yang berlaku, dia akan cover that. Kalau kita enable ke atas ni, nanti dia akan banyak just macam menial punya log saja. So kena pilih lah. Kalau kita lowest level ni memang semua segala benda yang berlaku kat router tu kita akan dapat dia punya log. So dia akan jadi log tu terlampau banyak. Selalunya orang akan enable sampai level 3 ni je. Okay. Right. So kita tengok dia ada format dia Cisco ni. Contoh kat sini. Apa dia punya description. Lepas tu nombor 1 ni dia punya sequence number of log, nombor log tu. Dan kat sini dia punya timestamp ni cakap tu timestamp tu dia kena time. Apa yang berlaku. So dia ada dia punya format dia untuk log Cisco punya syslog. Okay, so boleh baca lah nanti macam mana kita nak secure kita nak enable kan, kita buat logging host. Host ni maksudnya IP kita punya syslog server tadi. Kalau kita install Greylock server kat situ, bagi IP dia dan trap level. So maksudnya kita nak enable sampai mana. Kalau kita nak sampai error level, kita letak 3 lah kat sini. Okay. Okay, source interface. So ni by right, kalau kita ada satu management network tadi kan, so mungkin interface ni dia connected dengan management network. So kita boleh hanya enable dekat sini je. Okay.
SNMP, so Simple Network Management Protocol. So sebelum ada baru-baru ni sebelum kita ada NetConf, RESTConf, ada all the network the newer network monitoring protocol. For all this while daripada tahun 90s sampai ke tahun 2016, masa saya still kerja lagi, SNMP is still the king cara kita untuk manage network. But eventually sekarang ni dia dah berubah dah. Mostly orang akan phase out SNMP. Tapi sebelum tu memang SNMP ni adalah cara yang paling famous untuk kita monitor network. Kalau kita ada Nagios ataupun kita ada ataupun kita pakai apa nama dia, Nagios ataupun orang pakai SolarWinds ke apa benda, memang orang akan pakai SNMP ni. SNMP ni ada konsep trap dengan konsep polling. Kalau trap tu ada something happen dekat switch tu, switch atau router tu, dia akan hantar satu SNMP trap kepada SNMP server. So SNMP server ni dia bila dapat trap ni dia keluarkan alert. Oh okey, ada port down ataupun ada memori rendah ke apa okey. So dalam apa ni, dalam konsep SNMP dia ada nama dia MIP. MIP ni yang paling headache Maksud MIP ni kenapa headache? Macam-macam vendor dia ada different MIB sendiri. So kadang-kadang Juniper dia ada MIB sendiri, Cisco ada MIB sendiri. So kita punya SNMP server kita tu kena make sure dia support various type of MIB of this different vendor. So MIB ni nak menunjukkan contoh kita nak modelkan contoh interface tu. So dia start daripada ISO ni lah something. Kalau dalam baru-baru ni dia ada satu nama dia Yang model, yet another modelingnya Yang model. So Yang model ni dia dah standardized kan. Cisco, Juniper, Fortinet semua vendor ni dia akan pakaikan information of dia punya network tu yang sama, based on sama. Dia tak proprietary, dia open. Tapi sebelum ni memang dia akan ada proprietary MIB ni. Memang headache lah kalau kita nak buat SNMP ni. Okay? SNMP ni yang paling headache adalah kita nak make sure yang kita punya server tu boleh baca MIP ni. Okay? Dan SNMP ada version, dan memang orang kalau nak pakai sekalipun walaupun SNMP dah lama, orang akan pakai SNMP V3. Pasal SNMP V3 ni yang ada encryption semua. Sebelum ni bayangkan SNMP ni semua tak secure tau, dia tak ada encryption. So kalau orang nak try eavesdrop, kalau orang dapat paket SNMP ni, basically apa yang communication between client dengan server tu memang basically not encrypted. So baru SNMP V3 ni ada. So orang akan pakai SNMP V3 lah. Okay, so banyak vulnerabilities dia macam saya cakap sini. Dia ada trap tu, kadang-kadang orang boleh spoof. Okay, macam-macam lah. Boleh SNMP attack. So maksudnya dia try nak overloadkan apa ni, dia nak configure server tu dia guna SNMP je, tapi dia spoof dia punya admin tu. Okay, kalau SNMP V3 dia lain sikit, dia ada authentication dengan encryption. So that's why dia lagi secure. Okay, ini cara nak enable ke SNMP, dan dia ada letak access list lagi. Okay. Alright. Teruskan. NTP, kalau kita nak securekan network time, macam saya cakap tadi, kalau kita ada time scam, kalau time stamp kita tak tepat so kadang-kadang bila kita nak buat troubleshooting, kita tengok log tak tepat pasal kita punya time dekat router tu tak tepat. So untuk kita synchronize kan, macam mana dekat kamu punya Windows laptop ataupun Android phone, dia ada NTP client kan. So dekat router pun sama. Kita boleh synchronizekan time kita dengan the nearest NTP server. So dekat Malaysia ni, NTP server yang paling dipercayai siapa? Tahu tak siapa yang pegang NTP server Malaysia? Yang paling ikut Malaysia Standard Time. Siapa tahu kat sini? Anyone? Ke dah tak boleh follow dah network time protocol? Astro sir. Astro. Pasal kamu tengok dekat Astro tu pun sebenarnya dia refer kepada satu NTP. Malaysia punya yang simpan Malaysia Standard Time yang paling dipercayai adalah SIRIM. Pernah dengar SIRIM? Badan SIRIM kan? SIRIM ada dekat Shah Alam tu kan. Dia ada satu NTP server untuk Malaysia punya ni lah. Okay. Right, so NTP dia akan try synchronize. So kita punya router tu boleh jadi NTP server ataupun dia sendiri boleh jadi ni. Tapi anyhow dia just selalunya NTP client lah. Kita akan synchronizekan dengan NTP server yang di luar. Okay, untuk kita synchronizkan kita punya time clock tu. Okay, dia kita buat dalam lab juga. Okay, authentication pun boleh. Kalau contoh kita nak make sure yang
kita punya server tu is trusted, authenticated, kita boleh gunakan MD5 punya hashing. Okay, automatic security features. Contoh kalau kita nak buat audit, kita boleh buat show CTP neighbor. Contoh kita nak tengok, tapi please disable all of this. Ni mungkin kalau kita nak buat audit lah, mesti kita nak tahu device network device kita tu kan. Tapi kalau tak pakai, please disable all of this. LLDP, CDP ni kita kena disable kan. Okay. Ya, kalau kat sini please disable unnecessary service and interface. Satu lagi macam CDP atau LLDP tadi ya. So disable restrict common configure management service, disable probe and scan, disable GoToTales and proxy up, kena disable IP directed broadcast. Semua ni kena So ni adalah best practice. Okay, dan dia ada satu features dekat Cisco Web Router. Mungkin kalau kita nak securekan tu, nak disablekan semua benda ni, mungkin dia renyah. Banyak command kan. Nak kena no ni kan. Nak senang, dia ada satu command je, nama dia auto secure. Bila kita run ni, dia akan auto securekan kita punya router lah. Dia akan based on best practice. Okay, kita boleh run je command auto secure. Tak ada. Oh, dia bukan dekat dalam project mode, dia dekat dalam exec mode. Auto secure. Okay, so easy connected tu, kena ikutlah. Contoh kalau no, dia akan put banner macam ni, dia akan buatkan siap-siap. The best practice, okay. Okay. Nanti kita try So, and how dia ada dia punya command. Okay, nak tunjuk. Okay, dia akan buatkan semua benda ni. Dan untuk routing protocol, so kalau contoh kita ada run dekat control plane kita ada OSPF ataupun kita ada RIP ataupun kita ada BGP ke contoh, so kita boleh buat authentication juga. So untuk make sure yang peer ni memang peer yang betul lah. So mungkin kalau kita ada satu router, so router tu mungkin tiba hacker letak kat situ, dia gantikan peers tu. So untuk kita make sure yang peer ni adalah peer yang trusted, kita boleh buat MD5 hashing So maksudnya dia punya update Anyhow, semua pernah dengar OSPF kan? Benda ni pernah belajar kan dekat ITT 532, tak silap saya? Benar. So, mungkin sebelum ni kamu buat, hanya kamu terus enable OSPF tu terus upkan je kan? Tapi kamu tak guna pun. Ni. So, untuk kita buat secure dia, kita kena buat authentication. Nak make sure yang OSPF peer kita ni, trafik dia ni tak ada orang ubah atau apa. So, kita akan letak dia message digest. Senang cerita, kita akan letak dia hashing dekat dia punya header tu. Bila kita dapat, kita baca balik header tu, kita akan buat dia punya MD5 punya ni. So, kalau kita tengok ada berubah, bila kita tambah digest ni, maksudnya ada someone tamper dengan data tu. Okay. Okay, kita akan buat keychain name ni untuk ni lah. Untuk kita buat dia punya key. Maksudnya kita punya ni tadi. Kita boleh buat dalam bentuk keychain. Okay. Control plane punya ni, so kita juga boleh buat dia punya some policy here. So kita macam tadi dia tunjuk SCL tadi. So contoh SCL tadi kita boleh buat management in tadi. So maksudnya certain IP yang boleh access ataupun apa certain traffic saja yang boleh lalu, protokol apa saja yang kita enable, kita boleh buat juga. Okay. So kita ada COOP punya operation. Itulah saja, right? So itulah kita punya lecture. Any question for you guys? So benda ni kamu boleh download slide, boleh tengok balik on your own time, do your own reading. Ataupun kamu boleh tengok balik recording lecture ni. Saya akan share juga nanti. Alright? Any question? I think no questions, sir. So far so good. Baik, so far so good. Alhamdulillah. So, okay, sebelum saya tamatkan kelas kita ni, saya tunjuk dulu kamu punya individual, case study Kamu kena buat benda ni. Di situ. Sekejap, recording.